Terima kasih winglet Ducati yang pakcik pakai untuk beberapa minggu ni. Terima kasih. Anda sangat banyak-banyak membantu. So, jom kita buka dia punya riwayat dah tamat dekat motor ni. Hello guys, selamat datang kembali kepada channel Pakcik Mimin. So dalam video hari ini kita akan pasang kita punya winglet. Macam yang korang dah tengok dalam video sebelum ni, Pakcik dah pun terima winglet daripada Abang Codot. Dah siap dah untuk prototype, kita dah buat banyak kali test. And then ini dia punya final prototype yang sepatutnya dah plug and play lah. Dan macam yang korang tengok dalam video tu juga, Pakcik ada dapat dua jenis ataupun dua design untuk winglet. Dan Pakcik belum dapat decide lagi yang mana Pakcik akan pasang. So dalam video kali ni kita akan cuba letak dekat motor kita dan kita tengok yang mana yang lebih menarik. Dan masa tu nanti baru kita akan decide yang mana Pakcik akan pakai. Untuk korang yang belum lagi tengok video unboxing winglet yang Pakcik dapat tu, korang boleh tekan link dekat atas ni. Korang tengok video ni dulu and then baru korang datang balik pada video ni untuk kita tengok cara-cara pemasangan winglet dekat motor CBR 250RR kita. So macam biasa, sebelum kita start kita punya kerja, mestilah kita nak tahu apakah tools ataupun barang yang kita perlukan. So jom. So untuk buka kita punya cover set, kita just perlukan ini je bahagiannya. So kita perlukan Allen key saiz 4, saiz 5. Lepas tu kita juga perlukan screwdriver pendek. Ni untuk buka kita punya clip-clip dekat cover set kita. And then yang ni kita perlukan spanner saiz 8 saiz 8 ni untuk longgarkan kita punya screw signal. So untuk buat wiring macam biasa kita perlukan ni pemotong wire. Ni yang Pakcik punya. Dia kena hati-hati ni. Pakcik tak beli lagi pemotong wire memang khas untuk potong wire. Lepas tu Pakcik juga ada beli set untuk wiring Pakcik tak pasti ni dia punya kepala sama ke tak. Kalau tak sama, maybe kita boleh cabut dan kita pakai yang ni untuk pasang kita punya wiring lampu signal kita punya winglet tu nanti. So yang ni kita akan tengok lah yang mana dan berapa yang kita akan guna. Yang ni dia memang Pakcik ambil yang sama, yang 3 wire juga. Tapi macam yang korang tahu, kita punya signal untuk CBR tu dia memang ada satu wire untuk memang yang sentiasa menyala. So untuk yang sentiasa menyala tu Pakcik tak akan pasang. So kita akan pasang 2 wire je lah. Kita akan pasang wire untuk signal sahaja. Okay. And then yang ni nanti kita akan explore. And then ini adalah untuk kita nak kepit wire lah, untuk kita press kita punya wire tu sambung dekat kita punya connector ni. Okay. So macam mana guna tu nanti Pakcik akan tunjuk dalam video nantilah. So korang kena teruskan menonton. Alright, so tanpa buang masa, jom kita start kita punya kerja hari ni. So jom kita buka dia punya riwayat dah tamat dekat motor ni. Winglet yang Ducati style ni memang design dia cantik. Dia punya fitting almost ngam dengan kita punya CBR. Tapi dia bukan plug and play yang memang 100% ngam lah. Kalau korang yang pernah follow Pakcik punya Instagram, dalam tu Pakcik ada bagi tahu, ada bila kita letak tu macam ada kawasan yang dia macam kosong. So dia punya curve ni tak sama dengan kita punya cover set. So maksudnya Pakcik kena tebalkan letak kita punya double tape ni, baru boleh melekat ngam lah. And then lagi satu dekat bahagian belakang. Sebab ni dia punya winglet ni lebih panjang lagi panjang daripada cover set ruang yang kita letak. So dia akan terkeluar sikit dekat sini. So ada ruang kosong. So daripada jauh memang nampak cantik, tapi bila pergi dekat-dekat memang kantoi lah. So disebabkan oleh itu, Pakcik hanya pakai untuk sementara sahaja sebab winglet yang ditunggu-tunggu sudah pun sampai. So lagi satu lagi dia punya kelemahan adalah winglet ni dia memang nipis gila lah. Sangat-sangat nipis kalau korang tengok kat sini. So daripada jauh tu dia macam tak nampak garang sangat tapi kalau untuk korang yang nak buat budget, winglet budget, dia ni memang murah. Pakcik beli berapa 40 ke 50 lebih, Pakcik tak ingat. Tapi memang murah gila. So memang korang kalau nak bagi motor korang nampak handsome dengan budget yang rendah, Pakcik sangat-sangat cadangkan lah untuk korang guna winglet ni. Memang smart.
So sekarang kita dah start hujan guys. Langit pun agak gelap, angin pun agak kuat. So pakcik harap suara pakcik masih lagi clear tapi kalau suara pakcik ada gangguan, pakcik minta maaf guys. So untuk kita punya kerja hari ni, kita akan buka kita punya cover set kiri dan kanan. So untuk buka cover set yang sebelah kanan dahulu. So sebelah kanan ni kita akan buka, kita perlu 5 skru untuk bahagian tepi. Kita ada satu dekat bawah ni, situ. Satu dekat atas ni, satu dekat sini, satu lagi dekat sini, and then satu lagi skru dekat situ ya. Alright. Alright, so daripada 5 skru yang kita buka tadi tu, dia ada 3 jenis skru yang berlainan 2 skru ni adalah bahagian bawah tadi, 2 yang bawah. Dia skru dia macam ni je, pendek, dan dia gunakan kepala Allen key size 5. Untuk skru yang ketiga yang Pak tunjuk tadi tu, dia menggunakan skru Allen key size 4 dan dia lebih panjang daripada yang tadi kalau korang tengok. And then untuk yang skru yang bahagian atas dekat bahagian dekat dengan handle kita tadi tu, skru yang keempat dan kelima, dia juga menggunakan Allen key size 5, tapi dia punya bahagian dalam dia kalau korang tengok dia ada macam, nak kata washer tak juga, dia macam ada tertimbul sikit lah. So korang bila nak pasang balik, pastikan nanti korang pasang skru yang betul dekat lubang yang betul. Okay guys. Alright, so seterusnya kita akan buka klip klip yang pertama, mana nampak tak? Dia duduk dekat dalam ni tau, dekat sini. Tu dia. So ni ada satu klip yang pertama, korang tekan and then tariklah dia punya klip ni. Itu yang pertama. Dan yang seterusnya adalah dekat bahagian bawah sini, belakang cover set kita ni, bawah ni ada 2. 1, 2. Yang ni dia gunakan klip yang jenis macam screwdriver tu. So kita kena masuk, pulas lawan jam dalam separuh pusingan, nanti dia terkeluar and then korang just tarik. Alright. Alright, so selepas tu kita akan ada beberapa lagi klip dekat bahagian dalam bahagian dalam kita punya cover set ni. Sini ada satu dekat atas, satu dekat bahagian bawah ni, kat sini. Satu lagi kita boleh tengok dekat bawah ni. Sini satu. And then dekat tengah ni pun ada lagi satu. And then dekat bahagian bawah kita punya cover set bahagian depan pun ada satu lagi klip yang menggunakan skru juga. Alright, so untuk kita punya klip yang dekat cover set kita punya motor ni, kita akan ada 2 jenis yang korang akan jumpa. Satu yang macam ni, yang ni macam biasa. Macam motor-motor lain pakcik rasa memang akan selalu jumpa lah. Macam motor RS pakcik pun memang semua guna klip yang macam ni. So cara nak buka dia, korang just cari benda yang kecil dan tajam, tolak dia. Dia dah tenggelam, nanti dia akan terkeluar. So korang boleh congkil, tarik keluar. Alright. Tapi untuk klip yang macam ni, dia agak special lah pakcik rasa sebab tak semua motor ada. Yang ni pakcik rasa lagi selalu kita jumpa dekat kereta ataupun motor-motor besar lah kot. Sebab pakcik jarang ada motor besar, so pakcik tak tahulah. So cara untuk buka dia, korang perlukan screwdriver, tapi bukan pusing sampai banyak-banyak kali lah. Dia korang just perlu pusing, korang tengok korang just perlu pusing separuh pusingan. Tap, dia dah terkeluar. So bila dah terkeluar tu, korang boleh congkil, tarik daripada cover set macam biasalah. Alright, so klip ni dia function dia sama, dia klip. So dia punya ketat cara nak masukkan dia, korang just keluarkan balik and then bila dah masuk, korang tekan. Untuk yang ni pun sama, korang just tolak dia terkeluar macam ni and then korang masukkan dalam lubang dia nanti. Lepas dah masuk, korang tekan sampai jadi macam tu. Alright. So bila dia dah tekan macam ni, keadaan asal, dia dah dalam keadaan lock lah. Oh, memang betul-betul kuat angin hari ni. Pakcik harap pakcik punya suara masih lagi boleh jelas dalam video ni. So selepas kita dah buka semua skru dan klip yang pakcik tunjuk tadi, sepatutnya kita punya cover set bahagian tepi ni kita dah boleh cabut lah. Dan cara nak cabut dia adalah kita kena tolak dia ke atas So cover set ni kita akan tolak ke atas. Tapi sebelum kita buat tu, dia ada satu kawasan yang buatkan kita tak boleh nak tolak dia ke atas, iaitu bahagian sini Bahagian sini dia sangkut tau dekat hujung ni. So pakcik akan keluarkan dulu benda ni daripada cover set. Lepas tu baru pakcik akan tolak cover set ni ke atas macam yang pakcik tunjuk tadi. Dan cara dia adalah kita akan tolak macam ni. Tolak daripada bawah ni kat sini. And then kita akan kepak kita punya cover set ni lah untuk keluar daripada lubang dia ni. Alright. So lepas pakcik dah tarik yang bahagian hujung tadi, yang pakcik tunjuk tu, bahagian hujung ni kan. So yang lain tu just kepak-kepak sikit keluar daripada dia punya tempat dia klip-klip dekat kita punya inner tu.
And then bila dah siap, sepatutnya kita just tinggal tolak dia ke atas and cover set ni akan tercabut. Lepas tu kita boleh terus siap-siap untuk cabut kita punya wire signal lah. Alright, so nak buka kita punya wire signal ni, kita just tekan kat sini. Dia ada klik tekan and then kita boleh tarik. Okay. So ni apa yang cakap tadi, kita just perlu tekan dekat bahagian sini and then kita tarik dia keluar. Alright. Jadi untuk kita buka cover set yang sebelah sini pula, cara dia memang almost sama je, memang mirror je daripada apa yang kat sana. Kedudukan dia just pusing ke sebelah sini, kita akan ada 5 skru dekat bahagian tepi, tempat pun sama, bawah, tengah, dekat bahagian tepi tangki and then dekat bahagian handle ada lagi 2. So 5 total skru. Lepas tu kita juga kena buka klip yang sama, dekat atas ada 1, dekat bahagian bawah mostly kita dah buka sebab kita dah buka cover set yang sebelah sana. So tinggal dekat bahagian yang dalam inner je lah, dekat sini. Okay, pakcik minta maaf guys. Pakcik dah buka semua klip tadi, pakcik baru perasan kenapa dia tak boleh tarik lagi kat sini kan. Rupanya ada satu lagi skru kat bawah ni guys. So dekat bahagian cover set yang sebelah sini, dia ada extra satu lagi skru dekat bahagian bawah quick shifter ni. So dekat tepi ni dia ada atas dan bawah. Alright, so pakcik rasa skru dia sama je dengan yang atas ni. So kita kena gunakan Allen key size 5 juga. Dan selepas tu pakcik rasa dah tak ada apalah, kita dah boleh buka macam mana kita buka cover set yang sebelah sana tadi. So seterusnya, kita kena cabut lah kita punya signal asal ni. Kita akan cabut signal asal dekat kita punya motor ni. Cara dia adalah kita kena buka skru ni ada skru ni size 8. And then korang just congkel je bahagian getah ni, tarik ke dalam. Korang tak perlu buka pun sebenarnya, just longgarkan supaya ada ruang untuk korang nak tarik getah ni ke atas. So bila korang dah tarik getah ni, dah keluarkan dia punya signal, so dah berlubang korang punya cover set. So seterusnya pakcik dah boleh pasang pakcik punya winglet tu. Okay, jom kita try tengok sikit ngam ke tak lubang dia. Alright, so macam yang pakcik explain hari tu, so ni adalah lubang asal kita punya signal. So macam yang pakcik dah tunjuk dalam video unboxing hari tu, kita punya lubang dekat kita punya winglet pun memang dia dah ikut bentuk daripada kita punya signal yang asal lah. Alright, so sepatutnya kita masuk macam ni. Dan dia punya lubang akan ikut tumpat asal. Ngam guys, serius ngam, nice gila. So memang ngam, kalau kau tengok sini, bila dia masuk dekat lubang tu, memang dia dah tak boleh gerak dah. Tak boleh pusing-pusing naik atas. Sini memang lekat. So kita boleh guna double tape, ataupun kalau korang yang tak kisah nak tebuk cover set, korang boleh tebuk untuk masukkan skru lah untuk bahagian bawah. Kalau tak, pakcik rasa double tape pun dah cukup. Sebab bahagian atas ni pun kita memang akan pegang dengan skru. Okay, jom kita try pasang skru Ngam guys, serius ngam, melekat. Baik, yang ni pakcik belum pasang dia punya double tape just pakai skru je kat atas ni. Dia pun memang dah kuat gila. Memang tak bergerak guys, serius. So jom kita tengok lagi sebelah. Kita cuba winglet yang lagi satu. So ni adalah yang design baru yang baik cakap tu. Daripada belakang, daripada tepi guys, semat gila. Memang nampak menyelah. So ni daripada depan, kalau tak daripada bawah sikit, memang handsome. Ini pakcik just screw dekat atas je bawah double tape apa semua pakcik belum pasang lagi tau. So tapi ni pun dah memang kemas memang tak bergerak langsung. So kalau pakcik buka double tape tampal, saya rasa memang ngam gila lah. So sama juga yang sebelah sini pun sama, pakcik just screw je. Screw bahagian atas je, bawah ni double tape pun pakcik belum buka. Tapi daripada yang pakcik tengok sekarang ni memang ngam lah. Ni dia punya side depan, ni daripada tepi. Serious handsome guys. So ni daripada belakang So ni daripada belakang. Kalau ikutkan yang ni design almost sama lah. Memang sebiji lah pakcik rasa dengan yang dekat RS pakcik. Tapi yang sebelah sini ni design barulah. So korang boleh bezakan korang rasa macam mana, yang mana satu yang lebih handsome, yang patut pakcik pakai. Pakcik rasa kalau ikut design, pakcik sebenarnya lagi suka yang biasa begini lah. Yang ni dia macam buatkan kita punya motor lebih terkeluar dekat situ. Yang ni pula dia memang ada bentuk, dia terkeluar sikit.
Tapi itu je, yang bawah semua dia kecil balik. Pakcik sebenarnya tak boleh decide ni. Yang mana satu yang pakcik nak pasang kat motor pakcik? Bagi pakcik fikir sekejap Macam yang korang tengok awal tadi guys, pakcik ada beli benda ni kan pakcik cakap. Tapi masalah dia, so first kali soket ni memang tak sama. So pakcik tak boleh nak pakai soket ni untuk masuk dekat soket yang asal. So next plan pakcik adalah pakcik nak guna dia punya besi ni sahaja, and then masukkan dekat dalam soket asal. Tapi masalahnya dia punya besi ni, dia punya soket ni tak cukup kecil untuk masuk dalam soket asal. Maksudnya dia tak muat. Pakcik dah keluar pergi cari barang lain. So ni pakcik dah dapatkan yang lagi kecil Kalau korang tengok, ini yang pakcik beli dengan ni yang pakcik baru beli tadi. So yang mula-mula pakcik beli ni dia memang lagi tebal lagi lebar. So pakcik terpaksa cari yang lebih kecil. Pakcik risau juga sebenarnya kalau kecil sangat nanti takut dia tak melekat pula kan. Tapi pakcik rasa okey kalau dia longgar. So lepas masuk tu nanti pakcik akan balut dengan wiring tape supaya dia tak terkeluar, tak mudah terkeluar. So sekarang kita akan cuba buat wiring. Kita akan pasang kita punya male socket ni dekat kita punya wire signal kita. So apa yang kita perlukan, of course kita perlukan kita punya wire. Ni kita punya socket yang kita nak masukkan. Kita juga perlukan ni untuk clip kita punya wiring tu nanti. Kalau korang tak ada benda ni pun sebenarnya boleh juga buat. Korang boleh guna pelayar, tapi kerja dia lebih susah sikit lah. Korang kena klip sebelah-sebelah. Dan selepas tu untuk menyiapkan kerja kita, of course kita akan perlukan sikit shrink tube untuk kita tutuplah tempat yang kita baru kepit tu nanti supaya dia lebih kemas dan lebih kuat. Dan kita juga perlukan torchlight lah untuk kita nak bakar kita punya shrink tube ni supaya dia pegang kemas. So kita ulang je benda yang sama dekat kita punya winglet yang lagi sebelah. So kita akan dapat macam ni. So dua-dua dah ada soket. Guys, nampaknya kita menghadapi satu lagi masalah. Macam yang pakcik cakap awal tadi, pakcik punya soket yang pakcik pasang sebelum ni dia terlampau besar, so tak muat masuk. Tapi sekarang dia terlampau kecil. Dia boleh masuk tapi dia tak kena dekat dia punya wire. So maksudnya dia tak ada function. So pakcik kena potong balik. Untuk sementara waktu ni kita akan just sumbat wire ni sahaja, and then tape dengan kita punya electrical tape je lah dulu. Nanti dalam masa terdekat nanti pakcik akan cuba cari solution lain. Sebab apa, pakcik kalau boleh memang tak nak lah potong wire asal tu, yang dekat signal asal. Sebab sayang kan. And then kita juga nak jaga warranty lah. Tu adalah sebab-sebab kenapa pakcik tak nak potong wire untuk dalam video kali ni. Sebab motor pun masih baru, so kita nak kena jaga warranty kita. So kita akan guna wiring cocok macam tu je lah. Kalau pakcik dapat jumpa soket terminal yang sama dengan kita punya yang asal punya signal, nanti pakcik akan share lah. Maybe kalau ada, pakcik akan update dekat dalam description ataupun komen. Ataupun korang boleh follow pakcik punya Instagram, pakcik akan update dekat situ. Okay guys, so ni iklan sikit. Kita ada iklan sikit sebelum kita pasang kita punya winglet. Sebab apa, pakcik ada dapat banyak pertanyaan dekat pakcik punya Instagram. Macam mana cara untuk kita buat kita punya signal tu dia tak sentiasa menyala. Macam yang korang tahu, untuk CBR ni bila korang on je kunci, korang punya lampu signal kiri dengan kanan tu memang dia dah auto menyala. Dia jadi ibarat macam korang punya DRL, dia running light. Dan bila korang onkan switch kiri atau kanan tu, baru dia akan bertukar jadi kelip-kelip, iaitu dia akan jadi signal. Jadi dekat sini bila korang buka korang punya soket wire untuk signal ni, dia akan ada 3 lubang, 3 soket. So dia ada tanda Y 17 dengan bentuk diamond. So yang 17 ni untuk signal sebelah kanan. Untuk signal sebelah kiri dia label dengan nombor 24 kalau pakcik tak silap. So apa yang korang kena buat adalah korang kena cabut wire yang tanda Y ni sama ada korang cabut dekat sini. Dekat sini korang tarik, cabut Y, tekan dekat sini and then cabut, ataupun korang cabut daripada sini lah. Tapi daripada signal ni pakcik rasa agak susah sikit nak cabut sebab dia jauh ke dalam. Untuk korang nak cocok dia punya lubang tu, untuk sebelah kiri dengan kanan sama dia punya label Y. Sebenarnya apa yang dia label kat sini, tengah ni adalah wiring untuk dia punya api.
Yang Y ni adalah untuk dia punya day running light, yang diamond ni adalah untuk dia punya signal. Ataupun kalau korang rasa adventurous ataupun korang memang jenis tak kisah, maybe korang boleh cuba potong lah. Yang label Y ni korang potong je lah, potong and then balut dengan korang punya wiring tape. So sepatutnya kalau korang buat macam tu, korang punya lampu signal tu dia dah takkan sentiasa menyala lah. Dia hanya akan berkelip bila korang onkan korang punya switch. Alright, so tadi pakcik dah potong pakcik dah potong kita punya terminal ataupun soket yang terlampau kecil yang tak boleh detect tu. Aduh, sedih. So sekarang kita akan masukkan macam ni je, guna wire biasa sahaja. And then baru kita akan masuk lah. Sebab apa pakcik dah tak sempat nak pergi cari soket yang sesuai. Kalau nak buat tu video ni akan tergendala. So kita buat macam mana yang boleh dulu. Nanti insyaAllah lah pakcik akan cari soket yang sesuai lah. So cara dia adalah yang untuk signal dia akan gunakan wire tengah, iaitu wire yang ada label nombor 17 ni. Untuk sebelah sana dia akan label nombor 24. And then kita akan guna juga lubang untuk yang ada logo diamond ni. So kuning akan masuk dekat dalam yang nombor 17 ni. Okay, sumbat sekali dengan wire. And then yang putih akan masuk dekat yang logo diamond. Okay guys. Okay, so sekarang kita testing dulu adakah kita punya wiring ni betul ataupun salah Okay, so berjaya. So macam itulah cara sambungan kita punya wire. Kalau korang beli yang sama dengan pakcik, so dia punya wire ada dua, satu wire kuning putih dan satu lagi warna putih sahaja. So warna kuning korang akan masuk dekat wire api, wire yang tengah. And then untuk putih korang pergi dekat wire signal, iaitu yang sebelah kanan ni yang ada logo diamond. So sama juga untuk kita punya pemasangan signal yang sebelah kiri. So walaupun ni hanyalah sementara, of course lah kita takkan biar dia macam tu je. Mestilah kita akan pakaikan tape pakcik ada electrical tape dekat sini. Kita akan balut dengan electrical tape supaya dia tak tercabut dan juga dia tak senang masuk air. Sebab apa, macam korang tahu, kita punya motor ni dia terbuka terdedah. Untuk korang yang kenal pakcik, korang tahulah pakcik memang tak suka lah kalau wire berserabut. Lagipun benda ni dia macam agak berat tau. So pakcik tak suka kalau dia nanti bergoyang-goyang setiap kali kita jalan, bila kita langgar lubang ke apa. So kita akan tarik sikit wire ni semua supaya kita boleh kemaskan dan ikat guna kabel tie. Sebab dekat sini pakcik tengok ada lubang. So pakcik akan gunakan lubang ni untuk pasang kabel tie untuk kemaskan kita punya wiring lah. Alright, so yang dah lebih nanti kita boleh potong dan kita dah boleh pasang kita punya cover set lah. Nampak macam dah nak hujan balik lah guys. Tadi dah berhenti, sekarang dia nak hujan lagi. So angin memang kuat gila. Pakcik harap suara pakcik masih lagi jelas dan clear kat sini. So untuk pemasangan kita punya cover set ni, korang boleh refer balik video awal ni. Jadi video pemasangan kita punya winglet ni dah sampai sini. So inilah dia winglet pilihan hati pakcik. Jadi kalau korang suka video-video yang macam ni, pakcik sangat-sangat hargai kalau korang boleh like video ni dan share video ni dekat kawan-kawan korang, dekat korang punya social media. Lepas tu kalau korang ada apa-apa pertanyaan ataupun cadangan, korang boleh tinggalkan dekat komen dekat bawah. Nanti insyaAllah pakcik akan baca dan reply. Untuk korang yang baru je sampai dekat channel pakcik, pakcik ucapkan selamat datang dan terima kasih sebab sudi singgah ke channel pakcik. Sangat-sangat hargai kalau korang boleh subscribe pada channel pakcik dan tekan butang lonceng dekat bawah tu supaya korang dapat notifikasi